Cubaan suara 1, 2, 3. Sedingin salju, embun di batu. Kian menghilang, dek bahang hawa. Pendidikan maju, pendidikan bermutu. Generasi terbilang tinggi wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Indah laksana bintang kejora, gemerlap tak kurang, biar terlindung. Salam di hulur pembuka bicara di gelanggang forum kita berkampung. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan salah satu isu yang berlaku dalam bidang pendidikan pada masa kini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat pada akhir forum ini nanti, insya-Allah. Forum remaja pada kali ini memilih tajuk yang sedikit panas, lebih-lebih lagi pada ketika seluruh negara sedang kemurungan akibat dilanda pandemik COVID-19. Teknologi maklumat dan komunikasi dalam arus pendidikan masa kini. Begitulah tajuk forum yang akan kami ketengahkan pada hari ini. Saya, Muhammad Farhan bin Muhammad Azhar, moderator forum pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan barisan ahli panel yang akan bersama-sama kita sebentar nanti. Kita mulakan dengan ahli panel kita yang pertama, yang manis senyumnya serta ramah orangnya. Beliau ialah Nur Amirah Najwa binti Zahari. Beliau merupakan pengerusi kelab komputer SMK Seri Manjung. Selamat datang saya ucapkan saudari. Terima kasih saudara. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, yang segak dan kemas bergaya, beliau ialah Mustaqim bin Nur Muhammad Hisham, pengerusi Majlis Pelajar SMK Seri Manjung. Selamat datang saudara. Terima kasih saudara. Ahli panel kan pengerusi kelab bimbingan dan kaunseling yang sangat berkaliber. Beliau ialah saudari Balkis Maisara binti Halim. Selamat datang kami ucapkan. Bersemangat nampaknya saudari pada hari ini. Terima kasih saudara. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya mengulas serba sedikit berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi, di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat dan seolah-olah menjadi nadi kepada kehidupan kita pada masa kini. Lantaran keupayaannya menghidangkan kita pelbagai maklumat di hujung jari. Hal ini turut mempengaruhi bidang pendidikan, terutamanya pada ketika pendidikan bersemuka tidak dapat kita laksanakan pada hari ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama membincangkan apakah sebenarnya peranan teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang pendidikan pada masa kini. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama. Saudari Amirah, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ini? Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai pelbagai takrifan yang bersifat global. Sebelum saya lanjutkan lagi penerangan saya, eloklah kiranya kita melihat satu persatu definisi teknologi, maklumat dan komunikasi. Definisi teknologi menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain. Teknologi juga bermaksud kaedah atau proses menangani sesuatu masalah teknikal. Takrifan teknologi yang sering diguna pakai di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia ialah aplikasi pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah maklumat. Maklumat merupakan cetusan idea, pendapat pengertian,
fakta atau pengetahuan baru yang dikemukakan untuk kegunaan penggunanya. Maklumat juga merujuk kepada sebarang data yang telah dimanipulasikan oleh komputer yang boleh disimpan, dikongsi dan dicapai pada bila-bila masa dan di mana jua. Komunikasi pula ditarifkan sebagai perhubungan secara langsung atau dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain. Komunikasi massa ialah komunikasi atau perhubungan dengan atau yang sampai kepada orang ramai amnya. Komunikasi juga adalah proses bertukar-tukar maklumat dengan menggunakan peranti dan perkhidmatan komunikasi seperti internet, email, telesedang video dan telefon. Berdasarkan definisi-definisi yang telah saya terangkan sebentar tadi, teknologi maklumat dan komunikasi boleh didefinisikan sebagai satu set ilmu teknologi yang merangkumi alat dan sumber untuk membina, menyebar, menyimpan pembawaan nilai tertentu dan menguruskan maklumat. Teknologi ini mampu merapatkan jurang penyebaran ilmu antara yang kaya dengan yang miskin, yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan, antara yang di bandar dan di luar bandar, dan di antara golongan wanita serta lelaki. Begitulah definisi yang dapat saya berikan. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih dengan nama kita. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui penggunaan alat-alat teknologi maklumat dan penggunaan internet banyak membantu dalam kehidupan seharian kita. Malahan, penggunaannya sudah dianggap sebagai satu keperluan bagi sesetengah pihak, terutamanya masyarakat bandar. Persoalan saya kepada ahli panel kedua. Saudara Mustaqim, adakah dasar pendidikan negara kita seiring ataupun menyokong pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan? Terima kasih kepada saudara moderator. Untuk maklumat semua, dasar pendidikan negara kita memang sangat menyokong penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan di negara ini, sama ada di peringkat pendidikan tinggi maupun pendidikan rendah. Hal ini terbukti apabila Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke-9 2006 hingga 2010 telah menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini, termasuklah kurikulum ICT dalam pembelajaran, pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, menaik taraf pengetahuan dan kemahiran ICT, pengaplikasian ICT dalam sistem pengurusan sekolah serta memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT dari semasa ke semasa. Penggunaan ICT dalam bidang pendidikan turut dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2001 hingga 2010. Jelaslah di sini bahawa penggunaan ICT dalam pendidikan bukanlah satu perkara baru. Sebaliknya, sudah lama diserapkan secara serius dalam bidang pendidikan di negara kita. Kerajaan dilihat begitu bersungguh-sungguh ingin menjadikan pendidikan di negara kita setanding dengan negara-negara maju. Hasilnya, seperti apa yang dapat kita lihat kini, murid-murid di Malaysia sudah tidak asing lagi dengan penggunaan ICT. Hatta murid-murid yang tinggal di kawasan pedalaman sekalipun sudah celik dengan ICT. Pencapaian ini sangat membanggakan. Kita tidak mengatakan jaya 100%, tetapi bunga-bunga kejayaan itu sudah ada dan pasti akan semakin mekar pada masa hadapan. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di negara kita sedang menuju ke arah yang lebih baik dari semasa ke semasa. Bak peribahasa Melayu, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Betul tak? Terima kasih kepada panel kedua. Wah, hebat bermadah pujangga nampaknya ahli panel kita. Hadirin sekalian, berdasarkan penerangan tadi, jelaslah kepada kita dalam majlis forum ini bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ternyata telah pun digunapakai dan diterapkan dalam pendidikan di negara kita. Seterusnya, saya ingin beralih kepada ahli panel kita yang ketiga. Saudari Balkis, pada pandangan saudari, apakah kepentingan teknologi maklumat dan ICT dalam bidang pendidikan? Terima kasih saudara moderator. Untuk membincangkan kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan, kita perlu lihat melalui dua kacamata.
Yang pertama, kepentingannya kepada guru. Melalui ICT, guru akan lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Saya katakan demikian kerana dengan adanya ICT, para guru boleh menggunakan peluang yang pelbagai untuk mengadakan pembelajaran yang menarik dan berkesan dalam pembelajaran mereka. Guru-guru boleh menggunakannya dalam pendekatan pembelajaran, bahan bantu mengajar dan strategi. Sebagai contohnya, aktiviti yang melibatkan penggunaan multimedia, video interaktif, bahan mawujud, internet dan bahan media yang lain di dalam kelas pasti akan menjadikan pengajaran guru lebih mudah dan menarik. Dengan ini, penerimaan murid juga pasti akan berjalan dengan lebih lancar. Keberkesanan hasil dan objektif pengajaran dan pembelajaran guru juga dapat berlaku dengan licin dan terancang. Bukan itu saja, malah masa dan tenaga guru untuk menyediakan bahan bantu mengajar juga dapat dijimatkan. Kepentingan yang kedua ialah kepada murid itu sendiri. Pada pandangan saya, murid akan lebih menikmati keseronokan belajar dan memberi motivasi kepada murid di sekolah untuk terus mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran mereka. Apabila wujud keseronokan dan motivasi ketika belajar, murid pastilah akan lebih jelas tentang sesuatu konsep yang disampaikan oleh guru kerana penggunaan media yang lebih jelas akan memudahkan pemahaman mereka tentang konsep tersebut. Penerangan guru yang jelas, menarik dan menyeluruh dapat diberikan melalui penggunaan media itu sendiri seperti video dan internet. Penggunaan TV pendidikan yang heboh diperkatakan pada masa dahulu juga memberikan impak yang positif kepada dunia pendidikan Malaysia. Penerokaan terhadap sesuatu topik melalui internet atau penggunaan video interaktif dapat memberi pengalaman baru kepada murid-murid. Sebagai contohnya, musim bunga, musim salji dan musim dulu dapat diperlihatkan kepada murid-murid melalui video untuk menambahkan pemahaman mereka. Maka adalah sangat wajar untuk kita memperluaskan penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi dalam dunia pendidikan di negara kita pada masa hadapan. Sekian sahaja pandangan daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Ya, saya sangat bersetuju dengan pandangan saudari sebentar tadi. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi amat memberikan kesan positif bukan sahaja kepada murid-murid, malah guru. Saya yakin kita juga sepakat bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi perlulah diperkasakan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi di negara kita. Alhamdulillah, selesai sudah pusingan pertama kita. Perbincangan kita tidak terhenti di sini sahaja. Saya ingin kembali kepada ahli panel kita yang pertama. Saudari Amira, pada pandangan saudari, apakah usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk memperkasakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan di negara kita? Terima kasih sekali lagi saudara moderator. Usaha pertama sudah pastilah peranan pihak kerajaan atau yang lebih tepat lagi Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemajuan ICT telah menjadi satu cabaran kepada negara dan sistem pendidikan khususnya untuk menyediakan sumber tenaga manusia yang berpengetahuan dan berkemahiran ICT. Penggunaan ICT juga mampu membawa perubahan dan pembaharuan kepada sistem pendidikan ke arah memartabatkan pendidikan negara pada peringkat antarabangsa. Sehubungan dengan itu, makmal komputer dan peralatan komputer yang canggih di sekolah-sekolah di bandar maupun luar bandar mestilah disediakan dengan lengkap oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka haruslah memastikan tiada sekolah yang tercicir atau diabaikan. Sekolah-sekolah di kawasan pedalaman harus menerima peningkatan yang sama seperti sekolah-sekolah di bandar. Malah, murid-murid yang kurang mampu perlu disediakan peranti yang diperlukan serta talian internet yang cekap. Untuk tujuan tersebut, diharapkan pihak kerajaan dapat menambah peruntukan untuk menaik taraf kemudahan ini pada masa hadapan. Bukan sahaja makmal komputer dan peralatan ICT, malah juruteknik yang berkemahiran tinggi juga perlu ditambahkan bilangannya di sekolah-sekolah seluruh negara. Setakat ini sahaja daripada saya. Saya serah kembali kepada saudara moderator.
Terima kasih atas pandangan saudari yang sangat bernas sebentar tadi. Dalam memperkatakan isu memperkasakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan ini, tidak dapat tidak, peranan pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan amatlah penting dan menjadi pokok perbincangan. Apa pula pandangan saudara Mustaqim dalam hal ini? Terima kasih saudara moderator. Hadirin sekalian, selain pihak kerajaan, pihak sekolah dan guru-guru juga memainkan peranan penting. Penggunaan ICT dalam bidang pendidikan dapat meringankan beban serta kekangan yang sedia wujud dalam pembelajaran tradisi yang sebelum ini terhad kepada penggunaan buku, kapur dan papan hitam atau papan putih sahaja. Dengan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penggunaan komputer mampu membantu memudahkan teknik dan strategi persembahan maklumat yang wujudkan pembelajaran yang berkesan dan menarik hati murid-murid. Teks isi pelajaran yang panjang kadang-kala membosankan, boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik serta mampu merangsang minda dan menambah kefahaman pelajar. Dengan cara ini, sudah pasti murid-murid akan berasa teruja untuk belajar. Soalan peperiksaan dan nota juga boleh dimasukkan ke dalam email atau laman web yang diguna pakai untuk menggalakkan penggunaan ICT. Untuk mencapai matlamat tersebut, seorang pendidik seharusnya mempunyai sifat-sifat dan kualiti profesional untuk menjalankan tugasnya dengan berkesan mengikut nilai-nilai keguruan. Kualiti profesional seseorang guru merangkumi semangat berdedikasi, peka kepada perubahan, sedar tentang keperluan negara, bersikap positif terhadap pembelajaran dan mempunyai inovasi dalam tugas. Dalam hal ini, guru hendaklah sentiasa berazam menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahirannya dalam bidang pendidikan supaya dapat menjalankan dengan cekap dan sempurna. Apabila semua guru sudah bersedia dengan bantuan kemudahan daripada pihak kerajaan, maka tiada halangan untuk kita memperkasakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan negara kita. Bagi situasi negara kita, saya amat berbesar hati kerana para guru-guru di Malaysia sudah terbukti memiliki kemahiran yang tinggi dan cukup bersedia dengan perubahan ini. Pandemik COVID-19 telah membuka mata kita betapa hebatnya guru-guru di Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh guru di Malaysia, tidak kira di mana-mana sahaja anda berada. Sekian sahaja pandangan saya yang tidak seberapa. Kembali semula kepada saudara moderator. Saya sangat bersetuju dengan pandangan saudara sebentar tadi. Guru-guru kita memang hebat. Terima kasih saya ucapkan. Saudari Balkis, sebagai soalan terakhir daripada saya dalam perkongsian ilmu ini. Pada pandangan saudari, adakah ibu bapa turut bertanggungjawab dalam usaha untuk memperkasakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan di negara kita? Oh, sudah semestinya saudara, tidak dapat dinafikan lagi bahawa peranan ibu bapa amat penting dalam hal yang kita bincangkan ini. Tanpa pelibatan ibu bapa, maka bincanglah usaha pihak kerajaan dan sekolah selama ini. Oleh itu, ibu bapa haruslah berusaha membantu pihak kerajaan dan guru-guru untuk menjayakan hasrat ini. Langkah paling prima ialah ibu bapa sendiri hendaklah memiliki pengetahuan dan ilmu yang mencukupi tentang penggunaan teknologi. Hal ini untuk memastikan ibu bapa dapat mengimbangi pengetahuan anak-anak yang begitu pantas sejajar dengan perkembangan dunia TMK. Dengan kemahiran yang dimiliki oleh ibu bapa, mudah untuk mereka berkongsi pengetahuan dengan anak-anak, mengawasi penggunaan internet anak-anak dan secara tidak langsung meletakkan aspek-aspek positif sahaja dimuat turun oleh anak-anak. Ibu bapa mesti melaksanakan peraturan yang tegas tentang penggunaan internet kepada anak-anak. Ibu bapa tidak boleh menyerahkan bulat-bulat kepada anak-anak untuk mengakses apa-apa saja yang mereka ingini. Anak-anak yang masih mentah dan muda remaja perlu dididik agar sentiasa patuh dan faham tentang penggunaan masuk internet yang hanya untuk tujuan positif saja. Selain itu, ibu bapa perlulah menyediakan peranti dan gadget yang diperlukan anak-anak untuk melancarkan pembelajaran mereka. Tidak perlulah ibu bapa bersusah payah menyediakan peranti dan gadget yang berjenama. Cukuplah sekadar alat tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi keperluan pendidikan anak-anak. Ibu
Ibu bapa boleh membawa anak-anak ke tempat-tempat pameran komputer dan expo pendidikan ICT bagi membantu anak-anak memperoleh pendedahan yang lebih meluas tentang penggunaan internet dan komputer. Kerana kata orang, tak kenal maka tak cinta. Demikian saja pandangan saya dalam hal ini. Semoga bermanfaat. Kembali semula kepada saudara moderator. Terima kasih, saudari. Konklusinya, usaha untuk memperkasakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pendidikan di negara kita memerlukan usaha bersepadu antara pelbagai pihak, sama ada kerajaan, sekolah mahupun ibu bapa. Gabungan usaha ketiga-tiga ini pasti akan membuahkan hasil yang kita harapkan. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah ICT atau teknologi maklumat bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga dalam bidang pendidikan. Namun, ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru. Yang pasti, kita tidak akan dapat lari dari peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justeru, sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru dan murid haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada ketiga-tiga ahli panel jemputan kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.